Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, macam mana semua hari ni? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey. Nama Ustaz Hazim bin Hizam. Hari ini Ustaz akan menerangkan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu Fil Markaz Tijarah. Okey. Apa maksud Fi Markaz Tijarah? Fi Markaz Tijarah ialah sebuah pusat membeli belah ataupun pasar raya. Okey, sebelum Ustaz mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak minta tolong saudara Ruzaini untuk membacakan petikan yang telah Ustaz tunjukkan ini. Silakan. Okey, terima kasih Rozaini. Okey. Ustaz teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk kecilnya, iaitu fi'lul madi. Okey. Ustaz teruskan tajuk kita pada hari ini dengan tajuk kecilnya, iaitu fi'lul madi. Okey. Fi'lul madi ini terbahagi kepada 3, iaitu ghaib, yang kedua muhatab, dan yang ketiga mutakallam. Okey. Ustaz teruskan kepada poin yang pertama, iaitu ghaib. Ghaib ini maksudnya hilang. Hilang maksudnya kita bercakap tentang seseorang tapi yang tiada di depan mata kita. Sebagai contoh, Ustaz bercakap tentang, contohlah Abdul Zahin. Okey, dia itu handsome. Okey, Abdul Zahin tak ada di depan Ustaz, tapi Ustaz cakap dengan kawan Ustaz yang dia itu handsome. Itu, okey. Itulah ghaib. Okey. Ghaib ini terbagi kepada 6 bahagian, iaitu huwa, iaitu untuk dia seorang lelaki, huma untuk 2 orang lelaki, hum untuk dia tapi ramai lelaki, hiya untuk dia seorang perempuan, huma boleh digunakan untuk dia 2 orang lelaki dan dia 2 orang perempuan, dan hunna digunakan untuk mereka yang ramai perempuan. Okey, seperti yang kamu semua boleh lihat, contoh pertama untuk ghaib ialah huwa. Dhamairnya fa'ala, manakala fi'lul madinya adalah zahaba ataupun kataba. Yang kedua ialah huma. Dhamairnya ialah fa'ala, ada tambahan huruf alif, dan fi'lul madinya ialah zahaba dan kataba, ada penambahan huruf alif. Okey, sebelum Ustaz teruskan, pada contoh ghaib terdapat pertambahan huruf seperti huruf alif, waw, nun dan juga ta. Okey. Okey, Ustaz teruskan balik kepada ghaib yang ketiga, iaitu hum. Dhamair untuk hum ialah fa'alu, ada penambahan huruf waw dan alif. Manakala fi'lul madi untuk hum ialah zahabu dan katabu. Okey. Yang keempat ialah hiya. Dhamair untuk hiya ialah fa'alat. Manakala fi'lul madi untuk hiya pula ialah zahabat dan juga katabat. Okey. Ghaib yang kelima ialah huma. Dhamair untuk huma ialah fa'alta. Manakala fi'lul madi untuk huma pula ialah zahabta dan katabta. Okey, penambahan huruf ta dan alif. Manakala untuk ghaib yang terakhir, iaitu hunna, dhamairnya ialah fa'alna. Manakala fi'lul madinya pula ialah zahabna dan juga katabna. Okey, kamu semua faham? Okey, alhamdulillah, syukran. Okey, ciri-ciri fi'lul madi yang kedua ialah muhattab. Okey, Muhammad Irfan Afiq. Okey, boleh berikan Ustaz penambahan huruf yang terdapat dalam muhattab. Okay. Alif,
ta dan juga nun. Betul. Okey. Ustaz teruskan kepada poin kita, iaitu muhatab. Muhatab juga terbagi kepada 6. Sama seperti dengan ghaib. Tetapi muhatab ini membawa maksud, perbezaannya ialah membawa maksud perbualan antara dua orang. Sebagai contoh, Ustaz Ruzaini. Ustaz Ruzaini, ada 3 orang Ustaz, Ruzaini dan juga Zahin. Okey. Ustaz bagi contoh Ustaz cakap dekat Zahin dan juga Ruzaini, ni kamu berdua handsome. Contohnya, kamu berdua handsome. Okey, itu Ustaz cakap tentang dia orang. Ustaz tak masukkan diri Ustaz. So muhatab maksud kita cakap tentang 2 orang. Okey, macam itu. Okey. Muhatab juga terbagi kepada 6, iaitu anta untuk seorang lelaki, antuma untuk 2 orang lelaki, antum untuk awak ramai lelaki, anti untuk awak seorang perempuan, antuma untuk awak 2 orang perempuan, sama seperti antuma lelaki. Antuma boleh guna kepada 2 contoh lah, iaitu 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Manakala yang terakhir pula antuna, iaitu digunakan untuk awak yang mempunyai ramai perempuan. Okey. Okey, Ustaz teruskan kepada muhatab yang pertama, iaitu anta. Anta, domair untuk anta ialah fa'alta. Manakala fi'lul madi untuk anta ialah zahabta dan katabta. Yang kedua, contoh muhatab yang kedua ialah antuma. Domair untuk antuma ialah fa'altuma. Manakala fi'lul madi untuk antuma ialah zahabtuma dan katabtuma. Ada penambahan huruf alif. Okey, yang ketiga ialah antum. Domair untuk antum ialah fa'altum. Manakala fi'lul madi untuk antum ialah zahabtun dan katabtum. Contoh yang keempat ialah anti, awak seorang perempuan. Domair untuk anti ialah fa'alti. Manakala fi'lul madi untuk anti ialah zahabti dan katabti. Manakala muhatab pula, muhatab yang kelima ialah antuma. Sama seperti antuma untuk lelaki. Fa'altuma. Manakala fi'lul madinya ialah zahabtuma dan katabtuma. Muhatab yang terakhir ialah antunna. Domair untuk antuna ialah fa'altuna dan fi'lul madi untuk antuna ialah zahabtuna dan katabtuna. Okey, setakat ni kamu semua faham Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey. Kalau Ustaz bagi soalan, kamu boleh jawab ke tidak? Okey, insya-Allah. Okey. So, tak ada apa-apa soalan ke? Ustaz teruskan kepada poin kita yang ketiga, iaitu mutakallam. Okey. Ustaz nak pilih seorang untuk terangkan apa maksud mutakallam. Ustaz pilih Sufi. Boleh awak terangkan kepada Ustaz apa maksud mutakallam? Tak tahu? Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey. Mutakallam ni maksudnya kata ganti diri pertama. Okey, contohnya maksudnya kata ganti diri pertama ni macam saya, Ustaz, melibatkan diri Ustaz dalam perbualan yang tengah berjalan. Contohnya, kita tengah gather ramai-ramai, tengah kumpul ramai-ramai. Ustaz bercakap, saya, contoh saya seorang Ustaz, seorang guru di sekolah agama. Okey, itu contoh. Dan juga boleh guna untuk kami. Kami tu maksudnya saya melibatkan diri Ustaz juga. Bila Ustaz cakap dengan orang luar, kami. So, kami tu Ustaz melibatkan diri Ustaz juga. So, contohnya kami sedang ingin berjalan ke suatu tempat. Okey, contohnya macam itu. Okey. Untuk mutakallam terdapat pertambahan huruf seperti huruf ta dan juga huruf nun. Okey. Mutakallam ni ada 2 bahagian saja, iaitu ana, saya, dan nahnu, kami. Okey. Untuk mutakallam yang pertama ialah ana. Domair untuk ana ialah fa'altu. Manakala fi'lul madi untuk ana ialah zahabtu dan katabtu. Manakala mutakallam yang kedua ialah nahnu. Domair untuk nahnu ialah fa'alna. Manakala fi'lul madi untuk nahnu ialah zahabna dan katabna. Okey. Singkat saja untuk mutakallam sebab dia 2 bahagian saja, so tak banyak benda yang perlu kita jelaskan sangat. Cukup untuk 2 ini saja. Okey. Ustaz nak buka 3 soalan.
Okey, soalan yang pertama. Adham, jelaskan kat Ustaz apa maksud Ghaib dan contohnya. Okey, soalan yang kedua ialah Arsyad, terangkan dekat Ustaz apa maksud mutakallam dan contohnya. Ifan, terangkan dekat Ustaz apa maksud muhatab dan contohnya. Okey, terima kasih Adham, Arsyad dan juga Ifan kerana telah menerangkan kepada Ustaz. Okey, itu saja untuk topik hari ini. Sekian, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.